Bab 2. Kehilangan besar. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan dan limpahan hadiah terus-menerus dibawa ke Mekah oleh para peziarah yang berkunjung ke rumah suci dalam jumlah yang semakin meningkat dari seluruh tanah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan sekali dalam setahun, tetapi Kaabah juga boleh dimuliakan menerusi umrah pada bila-bila masa. Semua upacara ini terus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketaatan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Nabi Ishaq juga memuliakan Kaabah sebagai rumah suci yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi mereka, ia adalah salah satu tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah beberapa lama, kemurnian menyembah Tuhan Yang Esa tercemar. Keturunan Ismail alaihissalam berkembang terlalu banyak sehingga wadi Mekah tidak lagi mampu menampung semua mereka. Sebahagian mereka berpindah ke tempat lain dan turut membawa bersama mereka batu-batu dari kawasan suci itu dan melakukan upacara tertentu untuk memuliakannya. Kemudian, melalui pengaruh tradisi kaum penyembah berhala yang menjadi tetangga mereka, berhala mula ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya, para peziarah suci mula membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Kaabah. Sejak itu, kaum Yahudi berhenti menziarahi rumah suci Nabi Ibrahim alaihissalam. Para penyembah berhala mendakwa berhala mereka adalah kuasa yang bertindak sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia. Akibatnya, pendekatan mereka kepada Tuhan kian lama kian tidak langsung sehinggakan Tuhan tampak kian jauh. Manakala keupayaan mereka untuk menanggapi akhirat kian pudar sehinggakan banyak di kalangan mereka berhenti mempercayai kehidupan selepas mati. Bagi sesiapa yang mampu menafsirkannya, terlihat pada mereka tanda-tanda jelas bahawa mereka telah menjauhi kebenaran. Mereka tidak lagi mengenal laluan ke telaga Zamzam dan bahkan mereka lupa di mana ia berada. Puak Jurhum yang datang dari Yaman bertanggungjawab ke atas perkara itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri untuk menguasai Mekah, dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam bertolak ansur menerimanya kerana isteri kedua Ismail alaihissalam mempunyai pertalian darah dengan Jurhum. Namun, sesudah beberapa lama, mereka mula melakukan segala bentuk ketidakadilan, menyebabkan mereka akhirnya diusir. Dan sebelum pergi, mereka sempat menguburkan telaga Zamzam. Tidak syak lagi, mereka melakukannya untuk membalas dendam. Namun selain itu, mereka juga berharap untuk kembali semula dan menjadikan diri mereka kaya dengannya. Kerana mereka telah mengisi telaga yang dikambus itu dengan sebahagian khazanah yang dipersembahkan kepada rumah suci oleh para peziarah. Khazanah yang telah terkumpul di Kaabah sepanjang tempoh bertahun-tahun sebelum menimbusnya dengan pasir. Kedudukan mereka sebagai penguasa Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, sebuah kabilah Arab dari keturunan Ismail alaihissalam yang telah berhijrah ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Namun, Khuza'ah tidak berusaha mencari sumber air yang telah dianugerahkan kepada nenek moyang mereka secara ajaib. Semenjak pemerintahan mereka, telaga lain telah digali di Mekah. Kurniaan Tuhan tidak lagi menjadi keperluan dan telaga suci tinggal samar-samar dalam ingatan. Khuza'ah kemudian mengulangi kesalahan Puak Jurhum. Mereka juga boleh dipersalahkan atas beberapa hal lain. Dalam perjalanan pulang dari Syria, seorang pemimpin mereka meminta kepada kaum Moabit untuk memberikan kepadanya salah satu berhala mereka. Mereka memberikan Hubal kepadanya
dan berhala ini pun dibawa pulang ke tanah haram dan diletakkan dalam Kaabah. Dan Hubal kemudian menjadi berhala utama di Mekah.